Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, marilah sama-sama kita bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Jadi pada kelas yang lepas, kalau awak masih ingat, kita belajar tentang tenaga nuklear 12.2. Jadi untuk kelas minggu ini kita akan untuk kelas hari ini kita akan tengok pula topik penghasilan tenaga nuklear. Jadi cikgu akan berikan snap buku teks ya, awak boleh rujuk buku teks nanti. Okey. Jadi untuk penghasilan tenaga nuklear hari ini kita akan bincang ya. Okey, macam mana proses penghasilan tenaga nuklear dihasilkan. Okey. Jadi, seperti mana yang kita bincang pada kelas yang lepas, tenaga nuklear. Apakah itu tenaga nuklear? Okey, ini ejaan nuklear ni. Ini sebenarnya ejaan bahasa Inggeris ni. Kalau bahasa Melayu kena C ni tukar pada K ya, tenaga nuklear. Okey. Kena ubah tu. Okey. Jadi tenaga nuklear bermaksud tenaga yang terhasil daripada tindak balas di dalam nukleus atom. Kita bincang dahulu ni. Dua proses yang biasa manusia guna untuk menghasilkan tenaga nuklear. Iaitu proses pembelahan nukleus dan yang kedua proses pelakuran nukleus. Jadi apabila berlaku proses ni, bahan radioaktif tadi akan menghasilkan tenaga haba yang sangat banyak di samping menghasilkan beberapa jenis sinaran radioaktif. Jadi kita akan tengok yang pertama sekali kita akan tengok dua jenis penghasilan proses untuk penghasilan tenaga nuklear. Yang pertama pembelahan nukleus, yang kedua pelakuran nukleus. Okey. Kita tengok slide seterusnya. Okey, pembelahan nukleus. Proses pertama, apa itu pembelahan nukleus? Okey, proses pembelahan nukleus ialah proses pemecahan, dia nak belah. Pemecahan suatu nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan, lebih stabil serta disertai dengan pembebasan tenaga. Tenaga apa saya sebut tadi? Tenaga haba deh. Okey. Proses pembelahan nukleus berlaku apabila satu neutron yang perlahan membedil tembok dia guna neutron untuk menembak satu nukleus atom yang lain. Contohnya atom radioaktif yang berat. Contohnya atom uranium 235. Contoh, ini atom uranium 235. Okey, dia guna sejenis pistol, senapang neutron ya, dia tembak nukleus. Bila kena atom ini nukleus ni akan pecah. Jadi bedilan daripada neutron ini menyebabkan nukleus itu pecah kepada dua ataupun lebih lah, kepada nukleus yang lebih ringan dan stabil. Jadi sebenarnya proses ini menghasilkan tenaga yang sangat banyak, tenaga haba yang sangat banyak. Ni neutron ni mari mana? Neutron ni mari daripada senapang neutron. Bila dia tembak, ni bahan radioaktif ni. Ini uranium 235 ni bahan radioaktif. Okey, bila dia tembak dengan neutron tadi, dia terbelah. Ini kita panggil proses pembelahan nukleus. Dia pecah. Dia pecah menghasilkan nukleus yang lebih kecil dan lebih stabil, lebih ringan ni. Jadi dia jadi unsur yang lain. Dan pada masa yang sama dia menghasilkan tenaga. Tenaga ini yang manusia guna. Tenaga haba. Manusia boleh guna tenaga haba ni untuk buat pelbagai jenis, untuk buat sel senjata kuasa elektrik, dalam macam-macam lah. Kalau sinaran, menghasilkan sinaran zarah alfa, zarah beta ataupun zarah gamma ni. Okey. Jadi pembelahan nukleus akan berlaku secara berterusan apabila satu neutron membedil dan membelah nukleus berjisim besar yang baharu. Tindak balas ini disebut sebagai tindak balas berantai. Tengok sini. Sini satu neutron daripada senapang ni dia. Bila dia tembak nukleus ni, nukleus uranium 235 ni dia pecah.
Bila pecah menghasilkan tenaga dan lepas tu unsur-unsur yang lebih stabil. Dan pada masa yang sama, nampak tak ni yang warna merah ni? Okay. Ini juga adalah neutron yang berasal daripada proses pembelahan tadi. Jadi neutron ni akan gelanggar ni pula. Okey, ni gelanggar ni. Lepas tu ni pergi gelanggar ni pula. Jadi proses ini ni pecah pula. Okey, nukleus ni akan pecah. Jadi benda ini berantai. Dia berantai. Okey. Jadi ini kita panggil sebagai proses pembelahan nukleus. Okey, untuk proses yang kedua, proses pelakuran nukleus. Okey, pelakuran ni tadi kita belah satu atom, satu nukleus radioaktif tadi dia pecah dua. Ni pelakuran nukleus ialah proses pencantuman, dia cantum, dia cuba cantum pula. Dua nukleus akan dicantum untuk penghasilan satu nukleus yang lebih berat yang disertai dengan pembebasan tenaga. Kita baca sini. Pelakuran nukleus merupakan satu proses pencantuman atau penggabungan dua nukleus radioaktif yang ringan membentuk satu nukleus yang lebih berat disertai dengan pembebasan tenaga. Samalah tadi. Ini deuterium. Ini satu bahan radioaktif. Tritium. Ini pun satu bahan radioaktif, dua nukleus ni. Ni nisa. Lepas tu dia dia bercantum. Bercantum melalui ini kita panggil sebagai proses pelakuran. Dia nak membentuk satu unsur yang baru. Jadi semasa proses pelakuran ni tenaga haba yang sangat banyak dihasilkan tenaga. Okey. Ni dah menghasilkan satu helium ni. Helium ni adalah apa? Adalah proses adalah nama unsur yang barulah. Deuterium bila berlaku proses pelakuran dengan tritium dia akan menghasilkan helium ya. Okey. Sebagai contoh, dua nukleus kecil dan ringan seperti deuterium dan tritium. Tritium tu adalah isotop hidrogen bercantum dan membentuk satu nukleus yang lebih besar dan berat. Okey. Proses ini berlaku pada suhu yang amat tinggi. Proses ini membebaskan tenaga nuklear yang lebih banyak berbanding dengan pembelahan nukleus. Rupa-rupanya pelakuran ini menghasilkan tenaga yang lebih banyak berbanding proses pembelahan nukleus. Okey. Pelakuran nukleus berlaku secara berterusan di matahari. Yang matahari ni salah satu bintang yang terbajak kat ketiga deh. Bintang ni menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Tenaga haba yang sangat banyak deh. Jadi apa yang berlaku ialah proses pelakuran nukleus ya di matahari. Okey. Hal ini demikian kerana matahari mempunyai isotop hidrogen dan suhu yang tinggi. Tenaga yang dibebaskan daripada proses ini merupakan sumber tenaga utama untuk hidupan di bumi. Okey. Syarat untuk berlaku proses pelakuran ni, awak tengok ni, berlaku pada suhu yang amat tinggi. Kalau tadi pembelahan nukleus dia guna neutron, tembok, pecah deh. Ni untuk cantum dua ni, proses itu mesti berlaku pada suhu yang amat tinggi. Kalau suhu rendah dia tidak berlaku ya. Okay, jadi hari ini manusia cuba untuk buat proses pelakuran nukleus ni tahun 2021. Kalau kita tengok berita-berita artikel-artikel sains, sudah ada ya kejayaan-kejayaan ataupun manusia sudah berupaya untuk melakukan proses pelakuran nukleus ini di dalam makmal-makmal sains. Dan kalau sebelum ni tak boleh buat, hanya berlaku di matahari ya. Okey. Okey, jadi tenaga yang dihasilkan tadi, tenaga haba melalui pembelahan nukleus tadi dihasilkan sangat banyak tadi. Manusia guna, salah satu yang manusia guna ialah untuk penjanaan tenaga elektrik. Sebenarnya bila kita sebut nuklear, paling banyak manfaat dia manusia guna hari ini ialah penjanaan tenaga elektrik. Walaupun belum ada di Malaysia, di negara kita ni, tapi penjanaan tenaga elektrik ni sudah meluas digunakan di seluruh dunia lah. Kita tengok ni, dia bold kan warna merah ni. Stesen jana kuasa tenaga nuklear. Maksudnya apa? Ini bukan stesen untuk menghasilkan tenaga nuklear ya. Untuk buat
Sebenarnya ini adalah nama bagi stesen jana kuasa elektrik yang menggunakan sumber tenaga nuklear sebagai sumber tenaga. Okey, stesen ini terdiri daripada reaktor nuklear dan penjana. Kita akan tengok nanti ya, macam mana proses ini berlaku. Okey, ini gambar rajah. Gambar rajah stesen jana kuasa tenaga nuklear. Okey, kita tengok. Yang pertama, dia ada dua bahagian tadi. Yang pertama, kita ada reaktor nuklear. Ni gambar rajah reaktor ni. Yang saya bulatkan ni. Ini reaktor ya. Okey, reaktor terdiri daripada rod pengawal boron warna purple ni. Mengawal kadar tindak balas pembelahan nukleus dengan menyerap neutron yang berlebihan. Tadi kita belajar tindak balas tadi berantai deh. Jadi neutron masa pembelahan tu menghasilkan neutron kan. Jadi dia nak kontrol supaya tidak terlampau panas, tidak meletup, dia gunakan rod pengawal boron ya. Mengawal jumlah neutron yang dibebaskan semasa proses pembelahan berlaku. Okey, moderator grafik memperlahankan neutron untuk slow gerak neutron tadi. Dia boleh kontrol. Okey, rod bahan api uranium membebaskan tenaga haba melalui pembelahan nukleus untuk memanaskan gas yang mengalir melalui teras reaktor. Okey, ini dia punya bahan api lah ni, bahan api uranium, bahan radioaktif tu. Okey, perisai konkrit seperti mana kita belajar sebelum ni, tajuk sebelum ni kan, bila berlaku pembelahan nukleus, dia membebaskan haba dan membebaskan zarah radiasi dia. Jadi reaktor ni mesti dibuat daripada konkrit lah, konkrit yang tebal lah untuk mengelakkan sinar gamma tadi terbebas keluar. Okey, ejen penyejuk menyerap haba hasil tindak balas nuklear. Kalau panas dia guna gas untuk menyejuk ya, menyejukkan dia punya suhu reaktor. Okey, kita tengok. Ini bahagian pertama, reaktor. Yang kedua, penjana. Penjana ni penjana kuasa elektrik lah. Dynamo. Okey, turbin, ada turbin, lepas tu ada penjana elektrik. Jadi dalam ni dia guna gas. Dia guna gas ya. Sini gas yang panas. Dalam sistem reaktor ni dia guna gas. Dalam sistem penjana ni dia guna air yang panas. Okey, kita tengok prosesnya. Yang pertama sekali warna merah ni, apabila berlaku pembelahan nukleus ini, dia tembok neutron tadi belah dia. Berlaku pembelahan dan menghasilkan tenaga haba yang banyak. Tenaga haba yang banyak panas, dia akan memanaskan gas yang ada dalam reaktor ni. Gas ni jadi panas. Gas yang panas ni akan pergi ke ni, pergi ke pipe dia ni, akan pergi ke ni, satu tangki di sebelah sini pula ni. Okey, tangki ni akan bersambung ataupun bersentuhan dengan pipe air ni. Pipe air ni mula-mula warna biru, nak tunjuk warna sejuk dia. Bila sampai sini, bila bersentuhan dengan gas panas, air dalam pipe ni jadi panas. Air dalam pipe ni akan menjadi panas. Okey, apabila terlampau panas, air akan berubah menjadi wap air. Dia sebut steam panas ni. Wap air. Wap air yang panas ini akan bertekanan tinggi dan akan memusingkan turbin. Turbin, bilah-bilah turbin ni akan berpusing. Tekanan tinggi tadi. Dan secara automatik bila turbin berpusing, turbin ni akan bersambung dengan penjana elektrik. Okey, penjana elektrik ini akan menghasilkan tenaga elektrik lah. Tenaga elektrik ini akan dihantar kepada pengguna. Okey, sesungguhnya steam yang panas tadi, wap air yang panas tadi, ia akan masuk ke dalam sistem penyejuk kondenser. Kondenser ya, sistem penyejuk ni. Wap yang panas ni akan dihantar pergi ke menara penyejukan. Menara penyejukan. Okey. Apabila sudah sejuk, apabila sudah sejuk, air yang sejuk tadi akan kembali kepada dia punya kitaran tadilah. Okey.
Jadi ini macam mana tenaga stesen janakuasa tenaga nuklear berfungsi ya. Okey, jadi stesen tenaga nuklear ni dibina atas beberapa faktor, beberapa sebab lah. Yang pertama, kurang sumber tenaga lain. Tenaga nuklear yang menggunakan tenaga nuklear kurang sumber tenaga lain. Contohnya biasanya orang guna bahan api fosil, gas asli, arang batu, diesel, biodiesel diesel lah. Okey, jadi bahan api fosil lah. Jadi kosnya sangat tinggi. Jadi bagi negara yang memerlukan tenaga elektrik yang sangat banyak, yang tidak ada sumber, macam Malaysia ni kita ada gas asli sendiri kan. Jadi untuk kos yang lebih murah dia guna sumber tenaga nuklear lah. Okey. Keluasan faktor kedua, negara yang besar ataupun penduduk yang tinggi yang memerlukan tenaga elektrik yang sangat banyak. Orang ramai pakai elektrik banyak. Jadi untuk menghasilkan tenaga yang banyak dengan kos yang murah, dia memerlukan stesen tenaga nuklear lah. Yang ketiga, sumber pendapatan negara. Reaktor nuklear di Slovakia contohnya mampu menghasilkan tenaga elektrik yang melebihi keperluan negaranya. Jadi ini untuk penghasilan tenaga elektrik. Dia boleh jual pula. Yang keempat, teknologi yang canggih. Kajian dan pembangunan sentiasa dilakukan oleh negara-negara yang menggunakan tenaga nuklear untuk tujuan penyelidikan lah. Jadi cikgu harap awak semua faham ya tajuk kita hari ini. Ini sedikit latihan praktis formatif. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Saya harap awak jawab soalan ni dalam buku latihan.